kasih saudara pengurusi majlis, saudara Hanif, rakan-rakan pimpinan keadilan, PH dan juga Barisan Nasional UMNO yang bersama-sama dengan kita, Datuk Sulaiman selaku Ketua Bahagian, Pak Ya selaku Ketua Cabang, Puan Rozana selaku mantan adun Permatang, pimpinan wanita, pemuda, angkatan muda dan semua yang dapat bersama-sama pada hari ini. Tak lupa sahabat saya, Datuk Lokman Adam. Orang dulu mana? Oh, sebelah. Orang dulu kata muka saya dengan muka dia sama. Kalau tengok dekat-dekat sama lah. Dia jauh saya handsome sikit lah sebab saya muda. Jadi saudara dan tuan-tuan sekalian, saya rasa beberapa penceramah telah memberikan beberapa penjelasan penting untuk semua rakyat di dalam negeri kita ini membuat keputusan pada pilihan raya negeri yang akan berlangsung sebulan daripada sekarang. Hari ini adalah 12 hari bulan Julai. Maknanya 12 Ogos nanti, seluruh rakyat termasuk orang Tanjung Karang, orang Permatang, orang Sungai Burung, perlu membuat keputusan menentukan nasib kita 5 tahun lagi. Bagi Kerajaan Perpaduan dan juga Persepakatan Perpaduan, Pakatan Harapan, UMNO, Barisan Nasional dan 19 parti yang bergabung membentuk Kerajaan Perpaduan di Putrajaya pada hari akan datang, kita dah sebut bahawa kita ingin jamin apa yang disebut sebagai kestabilan dan juga memanjangkan dan melebarkan kemakmuran di negeri yang kita cintai ini. Di pihak sebelah sana, dia hanya cakap nak bentuk Selangor baru. Tak pasti nak baru ke, nak mundur ke, nak baru macam mana kita pun tak tahu lagi. Itulah yang Datuk Lokman sebut tadi. Nampak gayanya, mereka hanya ingin membentuk negeri macam mana contoh yang mereka buat. Di negeri Kelantan, di negeri Kedah dan negeri Terengganu. Sebab itu saya beri amaran beberapa hari yang lepas. Sampai sekarang, di saat beria-ia nak rampas negeri Selangor ni, yang katalah kita ni tak bagus, kita ni lemah, kita ni lembab, kan? Mereka pun tak ada lagi plan nak buat apa kalau di negeri ni. Yang dia ada, cuba untuk memburukkan. Dan makin hari, makin lama, dia alih tiang gol. Tahu alih tiang gol, tuan-tuan? Dia tukar target. 2-3 minggu lepas, mungkin Azmin, kawan Sulaiman lama, Azmin, sama-sama pergi haji. Kawan saya lama juga. Tapi kat Dewan dulu dia garang tu. Nanti kita sebut lagi sekali. Dia sebut Selangor makin mundur. Selangor makin lemah ekonominya. Saya tak banyak, saya keluarkan 2 graf saja. Graf pertama adalah graf berkenaan dengan pencapaian pelaburan. Yang kedua, saya keluarkan graf tentang reserve negeri Selangor. Dan kebetulan, Jabatan Statistik keluar pula data terkini tahun 2022. Rupa-rupanya selama tahun penggal ke-13 yang lepas, maknanya daripada tahun 2014 sampai 2018, Azmin membebel seluruh negeri Selangor, datang jumpa orang Tanjung Karang, jumpa orang Sabak Bernam, jumpa orang Sungai Burung. 1/4 daripada ekonomi negeri ini adalah di Selangor. Kitalah gedung ekonomi. Rupa-rupanya paling tinggi dia dapat capai, itu pun tahun 2018. 2018 tu, setengah tahun tu saya dah jadi menteri besar dah. Berapa sumbangannya? 23.7. Dia jadi menteri besar berapa? 22.7 ke 22.3. 3 tahun dia jadi menteri besar, peningkatannya 0.1, 0.2. Lebih sikitlah 0.6. Tak sampai 24% pun. Bila kali pertama sampai 24%? Sebab tu saya kecewa lah kata belajar matematik, tapi nombor keliru. Sebab dia memang suka kelirukan orang. Otaknya kabur, matanya kabur, gambar dia pun kabur. Masalah ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan,
Bila kita jaga negeri, kita jagalah dengan amanah. Kita nak pastikan jangan tunjuk belagak. Yang penting kita jaga negeri. Saya tunjukkan naik 25.5. Masa pelaburan dia keluar aja daripada 6. Ini Ahli Parlimen Barisan Nasional sebut. Masa tu Nazari kata saya sebut. Tahun 2015 hanya 5 bilion. 2017 hanya 7 bilion. Alhamdulillah, tahun 2018 naik meningkat jadi 18 bilion. 2019 naik meningkat jadi ataupun turun sikit cuma 17 bilion. 10 bilion lebih daripada masa Azmin jadi Menteri Besar Negeri Selangor. Jadi apa terjadi? Sekarang ni dia dah alih gol pula. Alih gol macam mana? Yalah, Selangor majulah sebab dia duduk sebelah Kuala Lumpur. Yang sebut ni Sanusi. Sebab apa? Sebab bila Azmin sebut, ramai orang tak percaya. Dah. Jadi dia panggillah Sanusi. Saya tanya balik, negeri hang sebelah Penang tu hang buat apa? Sampai sekarang dia tak berjawab. Dia bergolek, berpusing. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak challenge pasal angka, nak lawan tentang nombor, tentang data, statistik, hujah, dia ni tak ada apa-apa dah. Sebab itu dia berkelik, berkolak, berpusing, tukar alih gol. Dulu dia kata kita mundur, kita tunjuk bukti. Oh tak apalah, kamu mundur bukan sebab kamu buat. Amir cuma cuci tangan saja. Dia ingat kita ni Menteri Besar tidur apa? Kalau kita hanya cuci tangan ataupun tak buat kerja apa-apa, kita tak sampai 25.5%. Peningkatan sampai 0.7%. Dari 10 tahun daripada zaman Tan Sri sampailah saya, ini peningkatan paling besar dalam tempoh 15 tahun yang dibawa oleh pentadbiran Kerajaan Perpaduan di negeri Selangor. Adakah paling tinggi? Tidak. Zaman Barisan Nasional paling tinggi. Naik 1% pernah, naik 0.9% paling pernah. Ini saya cakap betul data angka ni. Sebab kita ni jujur nak bagi tahu. Dia dah tak boleh, dia berpusing-pusing. Bila dah tak boleh nak berpusing-pusing, dia kutuk pula kita punya peribadi. Semalam ceramah. Apa ni Amir? Menteri Besar tak cukup inci. Saya tak ada masalah. Tak cukup inci pun anak aku 6 lah Sanusi. Cuba saya tanya balik. Kan? Sanusi, hang ni kalau nak kutuk aku pun hang tengoklah timbalan presiden hang. Sama tinggi dengan aku pun. Kalau nak rampas timbalan presiden, janganlah nak kutuk aku jadi bahan. Saya tak sanggup nak kutuk Tuan Ibrahim Tuan Mat ni. Kan? Kami ceramah lama, tak pernah aku panggil Tuan Ibrahim Tuan Mat hang pendek daripada aku, tak ada. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila dah tak ada hujah, dia gunalah benda-benda macam ni. Berpusing sana, berpusing sini. Tengok macam mana kritikan pada PM. Dia tak nak boleh hujah lawan. PM pakai capal, dia bising. PM pakai samping dekat dalam, dia bising. Kan? PM jumpa student, dia bising. PM pergi sembahyang masjid pun dia bising. Pergi sembahyang Jumaat. Ni, hari Jumaat ni, PM nak turun gombak. Hang kalau tak nak sembahyang Jumaat, jangan buat alasan tak nak datang. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu, mereka ini kalau nak cerita pasal data, pasal angka, nak cerita pasal pengalaman, mari kita tengok pengalaman kita selama 18 bulan. Semasa Tan Sri Mahyudin jadi Perdana Menteri, masa Azmin jadi Menteri Kanan. Negeri ini huru-hara, hara-huru, tuan-tuan. Huru-hara, lintang pukang. Ingat, ada arahan. 1 hari, 2 hari sebelum hari raya, lori tak boleh keluar. Tak sampai petang, Menteri Miti kata boleh keluar. Orang kata PKP kejap, kilang jangan operasi, buka lagi kilang. Tuan-tuan ingat, kita dah sedikit pulih selepas berapa bulan. Masa tu semua orang menangis tengok Mahyudin baca doa. Dia instigate buat pilihan raya negeri Sabah. Ingat, kes meningkat selepas pilihan raya negeri Sabah. 37,000 nyawa terkorban. Kes sampai puluh-puluh ribu. Dah dapat amaran seperti itu, tak pernah insaf,
tak pernah munasabah, nak terus pecahkan rakyat. Orang Tanjung Karang kena lawan dan tolak orang-orang macam ni. Tuan-tuan, bila kita sebut macam mana nyaya, sampai 1000 orang, 100 orang gantung bendera putih, di Sabah sampai ada nak buat demo, di banyak tempat ada orang yang sakit mental, bunuh diri. Inilah rekod paling cemerlang yang dia ada. Yang orang puji bila? 3 bulan, 6 bulan pertama. Lepas tu, tombang. Lepas tu, tergolek. Sebab apa? Sebab mereka ini diuji dengan rakyat, dengan pilihan raya, dengan undi, tak pernah betul, tak pernah berjaya. Pilihan raya baru ni, Lokman tanya, siapa nafikan dengan Cikgu Bat? Tak dapat dinafikan, tak dapat dibetulkan. Buktinya mereka 74 kerusi. Pakatan Harapan 82 kerusi. BN 30 kerusi. 1 kerusi. Warisan berapa? 5-6 kerusi. KDM ada 2 ke 1 kerusi. Jadi tak ada kerajaan. Yang di-Pertuan Agong kata dah lama tunggu. Walaupun dia cakap dah cukup jumlah, dah cukup jumlah, dah cukup jumlah. Tak cukup-cukup. Sebab apa? Sebab kerja dia nak curi orang. Nak pecahkan parti orang. Masa dalam Pakatan Harapan dulu, ni dia. Jadi Menteri Ekonomi. Saya nak bagi tahu, Menteri Ekonomi. Dia kalau dia selalu cakap, lembab. Masa jadi Menteri Ekonomi, Azmin hampir tak ada buat post cabinet meeting. Hampir tak ada. Pegawai dia bagi tahu. Saya juga nak bagi tahu. Ada seorang pegawai kanan dia. Sebaik kita menang, saya pergi Indonesia, dia ada di Indonesia. Dia sebut apa? Minta maaf lah YB. Dulu kita nak support negeri Selangor untuk aerospace. Tapi menteri bagi amaran, jangan sungguh-sungguh. Orang yang khianat dengan negeri Selangor sebab niat politik ni, jangan benarkan lagi duduk. Pastikan dia kalah. Pastikan Perikatan Nasional kalah. Boleh tak boleh, tuan-tuan? Boleh beza. Boleh lawan hujah. Tapi dengki, hati busuk. Sebab apa? Sebab dia rasa dia kemaruk nak jadi timbalan Perdana Menteri. Hari-hari bingit nak jadi timbalan Perdana Menteri. Datuk tak tahu jadi Muhyiddin mainkan dia. Ada 4 menteri kanan. Bertukar-tukar pula pejabat timbalan Perdana Menteri. Bertukar. Kertas share sama-sama. Komputer share sama-sama. Dia TPM tepi, tuan-tuan. TPM tepi. Sebab itu, sesedara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Sebab itu kemaruk dia sekarang ni luar biasa. Kemaruk. Dia tak boleh tengok dah. PH dengan BN bersama, dengan warisan bersama, dengan GPS bersama, dengan GRS bersama, dengan KDM bersama-sama. Dia tak boleh tengok. Dulu kita ajak sama-sama, dia tak nak. Tak nak, kamu duduk tepi. Saya nak ingatkan balik. Sebab sebaik pertimbangan-pertimbangan menteri nak buat, kena ingat kawan-kawan kita daripada Barisan Nasional. Apa keputusan awal Barisan Nasional dan juga UMNO? UMNO, Barisan Nasional nak duduk tepi masa tu. Betul? 30 orang kata, 30 ni tak nak duduk bentuk kerajaan. PH dengan PN bincanglah. Dia tak nak, dia sombong. Sebab dia tengah korek pintu belakang BN dengan UMNO nak curi wakil-wakil rakyat. UMNO dan Barisan Nasional. Dulu dalam PH, dia tak buat kerja dia nak hasut 2-3 orang, lari nak tinggalkan parti, rosakkan parti yang dia bangun dan dibinakan sendiri. Jadi tuan-tuan, orang macam ni niat dia peribadi sangat. Yang semua berkumpul semua tu. Kalau ni betul lah, saya ni dengan Ibrahim Ali ni banyak benda saya tak setuju. Sebab Ibrahim Ali lah. Tapi Ibrahim Ali kata, parti yang paling banyak katak sekali ni parti Bersatu lah, dia kata. Daripada UMNO dia lompat, daripada PH dia lompat. Kan? Dia buat apa? Dia nak buat apa? Tak ada apa. Dia nak ulang bersih. Bersih. Baru 1-2 kita kutip. Baru 1-2. Dah tu dia kata, oh ini semua dendam politik. Bersih sangat. Stabil. Tak pernah stabil. Mana bersih, mana stabil. PAS jangan tuan-tuan cakap lah. PAS ni ikut dan je. Dulu masa dengan PH, inilah sahabat kita. Islam ini akhirnya adalah keadilan. Itu masa dia nak ujar. Masa dia dengan UMNO, maka bersatulah dengan tali Allah. Kata dia, ikut ujar dia. Sekarang, dia nak ujar apa lagi? Tak ada ujar.
terpusing-pusing. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, cukuplah. Kita dah lalui peristiwa yang sangat menggelisahkan. Kita beza tak? Beza saya dengan Datuk Sulaiman berapa kali bertekak lah kat Parlimen. Dekat dalam Dewan Negeri dulu. Kan? Saya dengan Lokman, berapa kali saya sindir dia sindir saya balik. Kan? Berapa kali? Tapi saat ini, kita perlu duduk sama-sama. Yang tak nak duduk, duduk tepi lah. Tapi yang duduk kat duduk tepi ni tak ada benda lain, kerja dia. Bila nak berpos, nak pilihan raya negeri, oh jangan takut, kita menang negeri Selangor, Anwar Ibrahim jatuh, kita tukar kerajaan. Orang-orang ni ketagih, tuan-tuan. Ketagih jatuhkan orang. Bukan nak jatuh, nak bangunkan negeri. Ketagih nak jatuhkan orang. Kamu dapat negeri Selangor, maknanya kamu nak jatuhkan kerajaan pusat, maknanya apa? Kamu nak sabotaj ekonomi. Takkan nak sabotaj ekonomi? Saya dulu, walaupun beza dengan Datuk Ismail Sabri, Perdana Menteri, kan, dengan Tan Sri Mahyudin, saya pesan dengan penjawat-penjawat awam, kita tak boleh fail. Kalau kita fail, negara akan terkesan. Alhamdulillah, masa PKP, ekonomi kita negatif 5.6. Selangor kekal bertahan, negatif je kurang. Tahun lepas, kita punya growth kita 11%. Berbanding dengan federal cuma 8.7%. Ini cara kita lihat negeri dan fikirkan negara kita. Kerana ini tanah air kita. Kerana ini tempat lahir kita sama-sama. Dia dah tak ada apa-apa, tuan-tuan, dah tak ada guna. Dia pusing-pusing-pusing nak kutuk saya pun saya tak peduli. Lantak hang lah, hang kata aku pendek pun. Hang tu macam besar sangat. Kan? Saya nak bagi tahu, sampai semalam terlepas Sanusi. Dia kata, Sultan Kedah ada susur galurnya sampai sekarang. Ingat Sultan Selangor ni tak ada susur galur. Ni kat daerah Kuala Selangor ni. Ini punca asal muasal kesultanan dan kerajaan negeri Selangor yang berdaulat. Yang syok tu bekas pimpin UMNO yang duduk situ pun ikut tepuk tangan. Tak terasa ke di hati dia. Ni yang duduk hasut ni. Jangan undi BN, jangan undi PH eh. Bekas pimpinan UMNO. Orang sini. Ya. Siapa nama dia? Dia kawan baik Sulaiman lah. Dulu. Tak terasa dia, tak terasa. Sebab apa? Sebab dia punya dendam, tak dapat jadi calon. Sebab dia mungkin terlepas, tak dapat jadi calon. Tak masalah. Kalau macam tu, reda je lah. Saya pernah jumpa dia. Dia pernah cakap dengan saya, Amir, aku ni bila dapat Tan Sri, aku ingat aku ni nak bersara dah. Ni dah bagi peluang bersara-bersara lah. Ini duk pusing lagi nak buat apa. Suka hatilah nak buat apa pun. Tapi tak terasa ke Sanusi cakap macam tu. Dia kutuk lagi. Menteri besar apa ni, tak jadilah Sultan Selangor lantik menteri besar cikai macam ni. Kutuk orang sampai, nak kutuk aku boleh lah. Itu pun dah tak ada manner lah. Dah tak ada decorum maksudnya, dah tak ada hormat, tak ada adab. Ni dengan Sultan pun dia tak beradab. Tuan-tuan, ini bukan asing. Kita tengok masa pelaksanaan darurat. Apa dia buat? Dia melepasi, melanggari sebelum daripada titah Seri Paduka Baginda Yang Tuan Agong. Lihat apabila dulu Yang Mulia Tuan Agong kata, why not you bersatu, buat unity government. Dia tak tunggu besok, tak tunggu buat mesyuarat esok. Petang tu depan rumah, semua ada berbaris dengan penuh bangga. Ini kami tolak kerajaan perpaduan. Orang macam ni yang kata pejuang Melayu, orang macam ni kata nak mempertahankan nasib Melayu. Tuan-tuan, hati dia tu bukan kat situ. Hatinya dia nak tengok menteri besar. Dia nak tengok esko kerajaan negeri. Dia tengah meleleh air liur dia, tengok reserve naik. Dulu aku dah habiskan, macam mana boleh naik ni? Aku nak habiskan balik. Saudara, orang macam ni tak boleh kita bagi ruang, tuan-tuan. Ini nasib kita. Ada orang mungkin tanya, ini Melayu tercabar. Tercabar apa? Tuan-tuan, dalam tempoh sebulan yang lepas, kita negeri Selangor baru luluskan. Peruntukan berapa? Dekat 6 juta ringgit Malaysia. Bantu siapa? Bantu petani-petani. Berapa ramai? 9,000 petani pesawah daripada daerah Hulu Selangor sampai Sabak Bernam. Saya dengan Datuk Samsudin Ilyas baru ni discuss. Rupa-rupanya
dengan sumbangan dan juga duit raya yang diberikan oleh Perdana Menteri sebelum Hari Raya. Menjelang bulan Ogos ini atau menjelang bulan Jun sebelum Raya Haji baru ni, RM900 diberikan kepada 9,000 petani, 80%, 90% orang Melayu, kerana kita tahu ini yang harus kita pertahankan, ini yang harus kita jaga bersama-sama. Ada pula nanti dia kata cahaya Islam dah berkurangan. Macam dia seorang boleh Islam. Orang-orang ni jenis suka langgar perintah dan titah. Orang dah kata dah, jangan berpolitik dalam masjid. Nak berpolitik boleh, tapi janganlah hukum orang kalau tak ikut kamu. Datuk Lokman sebut tadi, ya, Datuk Lokman sebut tadi. Kalau tak ikut kita, bukan Islam. Tak ikut kita, musuh Islam. Cuba tanya, apa yang Selangor buat yang kata musuh Islam? Saya panggil Dr. Syekh Ali Jumaah, bekas Mufti Agung Negeri Mesir. Bulan berapa? Bulan 5. Bincang kitab Turah Al-Ghazali. Itu anti-Islam. Kita buat kitab Daurah Ihya Ulumuddin. Habis kat situ 9 hari? Tidak. Baru ni, Baba Ismail Sepanjang daripada petani Thailand datang ke negeri Selangor di Masjid Negeri. Jadikan Masjid Negeri sebagai tapak pengajian dan juga turas pengajian Islam di negeri Selangor. Kamu buat apa? Kamu ceramah. Kamu ceramah buat apa? Hasut orang. Takutkan orang. Buat fitnah. Fitnah macam-macam. Lepas fitnah, dah tak buat apa? Minta maaf. Tak cukup dengan bayar saman, minta maaf. Dah berapa kali saman? Banyak saman. Tak pernah malu. Tak pernah insaf. Tak pernah berubah. Tapi negeri ini negeri Selangor. Negeri yang punya pelbagai lapisan. Ada orang Jawa macam Pak Ya, ada orang Banjar, ada orang Bugis, ada orang Cina, orang India. Kita kena pastikan negeri ini berada di landasan yang wasatiyah, yang adil, yang moderate. Sebab itu saya pertahankan gabungan ini. Daripada awal saya sebutkan. Kenapa? Ini bukan sebab siapa nak jadi PM. Bukan saja kita nak selamatkan kerajaan daripada hancur dan kacau bilau. Tetapi, akhirnya bila saya lihat, Barisan Nasional ke, Pakatan Harapan ke, kita tidak dalam landasan ekstrim. Kita di landasan pertengahan. Betul UMNO asasnya Parti Melayu, tapi UMNO juga yang buat perikatan dan kemudian menjadi Barisan Nasional, raikan pelbagai parti. Pernah satu masa, Barisan Nasional ada 14 parti di bawahnya. Daripada Sabah, daripada Sarawak, Semenanjung, Pakatan Harapan. Memang ada 3-4 parti bersama dengan UKO sekarang. Tapi parti-partinya adalah parti pelbagai kaum. Parti keadilan. Kita tak pernah buang kepimpinan Melayu. Kita empower kepimpinan Melayu. Kita tunjulkan Melayu yang bermaruah macam mana. Bukan macam Hatuk. Asyik-asyik Melayu malas. Asyik-asyik Melayu malas. Yang tak malas siapa? Dia dengan Mukris. Macam mana? Asyik-asyik tak pernah taubat. Umur dah 98 lah, happy birthday tu. Sebab itu, saudara dan tuan-tuan sekalian, kita ada masa berapa hari untuk tentukan masa depan. Selepas ini mereka akan datang lagi. Mungkin ada yang sedikit terpedaya ketika pilihan raya umum yang lepas. Yang memilih lawan. Ini adalah kawasan teritori yang kuat dulu dengan UMNO dan Barisan Nasional. InsyaAllah dengan koalisi perpaduan ini, kita akan kerja sama-sama pertahankan kerusi-kerusi yang dimenangi oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, termasuk Sungai Burung, Sungai Panjang dan juga Sungai Aitawa di utara Selangor. Pastikan utara Selangor penyumbang kepada kerajaan perpaduan yang kita akan tubuhkan. Tuan-tuan, saya sebut ia bukan satu cabaran yang mudah, ia bukan satu tugas yang mudah. Sebab kita lawan sebahagiannya orang yang kita kenal. Sebab yang kita lawan bekas bos kita. Sebab mungkin yang kita bertembung, mungkin bekas kawan kita. Tapi ini demi untuk negara, tuan-tuan. Demi untuk pertiwi. Kita perlu pulihkan negeri kita sama-sama. Kita perlu selamatkan negeri kita sama-sama. Kita perlu selamatkan negara kita sama-sama. Ekonomi perlu kita perbetulkan.
Harga barang kita perlu pastikan. Bekalan barangan kita perlu jaga. Dah ada peningkatan, dah ada hasil. Sudah. Tetapi belum sempurna. Kalau kita bagi ruang pada mereka, dia nak jadikan Selangor ni tapak. Tapak nak buat apa? Nak rosakkan perpaduan yang ada di Putrajaya. Nak rosakkan kerajaan yang sedang hari-hari kerja keras pulihkan negara kita. Sebab itu orang Selangor, orang Tanjung Garang, orang Pematang, orang Sungai Burong yang ada datang pada hari ini, saya rayu dan saya minta ramai-ramai kerjasama. Kalau calon dia PH, kita kena bagi sokongan kepada Pakatan Harapan. Kalau calon dia Barisan Nasional, kita kena bagi siapa menang? Jadi itu je jawapan dia, dan kita kena pastikan kita bekerja semua sebagai satu pasukan. Kita mencari kekuatan dan titik kekuatan yang perlu kita bina bersama-sama. Dan insya-Allah tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Ni hari ini saya nak bagi tahu sebab saya tengok PN ni makin lama makin banyak dia suka claim. Insya-Allah tuan-tuan, hari ini sampai hari ini, kalau dikata kerusi yang kita menang dengan majoriti mungkin ratus ribu ada yang puluh ribu ada. Kalau kata kita menang je, insya-Allah tuan-tuan, kita sudah di depan dengan 40 kerusi, termasuk kerusi-kerusi di bahagian utara Selangor. Saya tak tipu. Insya-Allah saya ada data, tapi bukan masa kita nak tunjukkan, tetapi tuan-tuan kena kerja keras untuk pastikan selamat, terutama di Tanjung Karang, terutama di Permatang, terutama di Sungai Burong. Dan kalau ada masa sikit, tengok sikit kawan kita dekat utara sana lagi, di Sabak, di Sungai Tawa, di Sungai Panjang. Kita kena pastikan untuk apa tuan-tuan? Untuk kestabilan, kemakmuran dan kesinambungan kejayaan yang telah kita bawa daripada kita beri pada mereka yang tidak ada plan, tidak ada rancangan, tidak ada apa-apa usaha pun sebenarnya yang mereka nak majukan negeri. Yang mereka nak jadikan ialah memecah belahkan negara kita dan negeri kita. Tuan-tuan, kita teruskan apa yang telah kita capai di Permatang. Kita teruskan pada keputusan pilihan raya apa yang telah kita menangi di kawasan Sungai Burong. Insya-Allah, kerajaan perpaduan kukuh, Malaysia selamat. Kita terus hidup aman damai tanpa dikhianati oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Boleh tak boleh? Boleh. Boleh tak boleh? Boleh. Kita. Terima kasih.